Milo ni Milo. Milo. Milo datang. Milo duduk kat surau. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khaifalukum kawan-kawan semua. Hari ni tengah hari ni saya datang ke Tahfiz sambil nak tengok Tahfiz, sambil nak ambil tanah sikit dengan anak-anak saya. Sambil jumpa ni geng-geng Tahfiz ni. Milo suka duduk seorang-seorang Nah. Ya. Marah ke? Memang. Mesti yang awak punya. Kalau kita nak cerita pasal Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai insan contoh kepada anak-anak kita, yang paling sesuai adalah cerita tentang saat Nabi Muhammad SAW semasa remaja. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan semasa zaman remaja? Kan penonton semua tahu kan, masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi belum lagi dilantik menjadi seorang Rasulullah SAW. Hanyalah seorang biasa. Lepas tu yang paling sedih, Nabi Muhammad SAW seorang anak yatim dari kecil lagi, tak ada ibu dengan ayah. Ibu meninggal semasa usia Nabi 6 tahun. Wah, saya tak lalu langsung. Mungkin ni antara saya punya ni lah, cek kat ni, cek dekat Tahfiz ni kan. So, saya tak lalu langsung lah. Dia buka pun tak lalu. Kenapa ya? Tak ada air. Kena call siapa saya nampak ini. Lalu, dah saya tak ada orang gunakan air. Okey. Itulah. Okey. Milo makan sikit je. Dia kucing Milo ni, tonton semua dia mana kat sini dari dah lama kan. Dia suka sendiri. Dia datang bila kita ni makan je. Dia tak join sangat dengan 3 ekor lagi tu. Bye Milo. Nak kenyang ke? Tu. Okey. Lain daripada lain Milo ni. So, sambung balik cerita tentang Nabi Muhammad SAW semasa remaja. Semasa remaja, Nabi Muhammad SAW dah bekerja dah sebagai gembala. Dan kebanyakan Nabi-Nabi memang bekerja sebagai gembala. Sebagai gembala ni memang banyaklah hikmahnya. Nabi Muhammad SAW dan begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Kan bila gembala ni kita tunggu ternakan tu makan, kita duduk sorang-sorang di kawasan lapang kan. Itu yang membuatkan Nabi Muhammad SAW sentiasa berfikir tentang alam ni kan. Bila kita duduk perhati kan, macam saya sekarang ni duduk di Tahfiz ni kan, saya seorang ni, ada anak saya tu tengah buat kerja sikit tu, cek tanah, cek cacing kan. Bila kita duduk sini, penonton semua tengok saya tunjukkan keadaan sekeliling ni, pokok-pokok yang anginnya dia tiup ni Okey, penonton semua perhatikan pokok ni. Tengok angin tiup pokok ni, dia bergoyang. Tengok langit tu. Langit. Okey, sekarang ni dekat pukul 12. Jadi matahari agak panas terik lah, tapi alam ni cantik sangat. Penonton semua tengok. Okey, tengok langit tu kat sana. Okey, view dekat Tahfiz ni, dengan ni masjid cantik sangat kan. So macam tu lah Nabi Muhammad SAW semasa remaja kan, bekerja rasanya dekat padang pasir tu, lagi lah dekat keadaan suasananya lapang, lagi tak nampak apa. At least kat sini ada pokok-pokok kan, cantik kan. Dan Nabi selalu berseorangan. Mungkin kawan-kawan yang sama-sama kerja pun 2-3 orang bersama dengan ternakan. Jadi Nabi bila duduk tu sentiasa berfikir tentang dunia, tentang
alam semula jadi, mungkin tentang pencipta alam semula jadi ni. Tak sama dengan anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tak boleh sunyi, kan? Kalau dia sekarang ni PKP ni kan, sentiasa menyebut perkataan bosan, kan? Tak boleh keluar, bosan. Macam saya sendiri, saya tak berikan anak handphone, kan? Yang rajin-rajin ni memang saya tak berikan dia orang handphone sendiri. Paling dia gunakan ibu punya. So, lepas tu TV pun tak ada kat rumah. Jadi yang selalu orang sebut bosan. Kadang saya balikkan, tu ya, balikkanlah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW, apa yang ada sebenarnya? Zaman Nabi apa yang ada? Apa pun tak ada, kan? Tapi nak kata macam mana bosan tu, kan? Kadang-kadang saya sebut sendiri tentang ibu lah. Ibu ni kat rumah, kan? Bangun pagi ibu dah ngemas rumah kerja, siapkan barang-barang. Anak-anak semua, kan? Kalau ibu nak kata bosan, ibu lagi boleh kata bosan. Tapi ibu tak rasa bosan pun. Sebab apa pun, dia bergantung dengan cara kita berfikir. Cara macam mana kita nak buat kehidupan harian kita. Kalau kita starting dah kata bosan, kan? Tak ada TV, kita dah rasa bosan. Tak ada handphone, kita dah rasa bosan. Memang bosan lah. Tapi kalau kita dah plan kita punya pagi, kan? Macam ibu bila buat siap kemas rumah bersih tu, apa hati rasanya, kan? Dah masak, anak dah makan tu dah apa hati. Lepas tu boleh buat benda yang lain. So ibu tak rasa bosan. So anak-anak semua kena fikirkan sesuatu lah. Kalau di kampung ni lah, pada saya beruntung lah siapa yang ada kampung, yang duduk di kampung, kan? Sebab kalau kita tak ada rumah, kita boleh keluar macam ni. Saya boleh pergilah. Ini pun tak jauh dari rumah, kan, Tafiz ni. Lepas tu kita boleh buat aktiviti macam ni. Sekarang anak saya tengah ambil tanah sebab saya dah mula tanam pokok macam bayam Brazil, herba kat rumah, kan. Jadi seronok lah, pokok tu ada dah tumbuh, memang seronok lah. Lepas tu dia orang ni suka ni lah, benda-benda aktiviti macam ni orang suka. Nanti bila dia letak kat polybag tu, lepas tu taruh pokok dia naik, memang hati lah. So tu kelebihan lah untuk anak-anak yang duduk kat kampung. Anyway, macam mana pun duduk kampung ke, duduk mana-mana ke, semua orang menggunakan handphone, kan. So handphone ni satu yang agak susah nak di reject oleh anak-anak semua. Memang alasannya semua orang pakai handphone. Itu apa tu? Abi kat sana lah, Man. Abi situ. Tu dia nak pergi ambil pasir sikit. Basically tentang Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang Nabi lakukan masa kecil. Dah kerja masa kecil, dan Nabi juga ikut berperang. Peperangan Fudal. Maknanya Nabi Muhammad SAW dah ada skill berperang. Sebab itulah bila lepas Nabi berhijrah, Nabi memang mahir dah dalam selok berperang. Sebab masa remaja lagi dah ikut berperang, bekerja, apa lagi, dengan background Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim. Maknanya dari segi hati kental tu dah ada. Sebab semuanya terpaksa berdikari sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sangat baik. Dan semua penduduk Mekah pun sangat senang dengan Nabi, sehingga digelar Al-Amin, atas keamanah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kawan-kawan tengok balik sirah, kan, sampai sehinggakan barang-barang berharga, ada juga para penduduk yang menyerahkan menyerah barang-barang untuk Nabi Muhammad SAW jagakan barang-barang tu. Jadi itulah, kalau dibandingkan anak-anak zaman sekarang, dia boleh kata itu Nabi, cakap itu Nabi. Sebenarnya sebab itulah Allah jadikan Nabi itu di kalangan manusia sendiri, manusia yang biasa. Kalau rasa sebagai anak, bila dia comparekan, itu Nabi, kita ni orang biasa je, kan. Yelah, kan. Tapi kalau nak comparekan macam itu, okey. Nabi Muhammad SAW pergi berperang sampai luka, sampai patah kaki, patah gigi sampai patah-patah, dibaling batu bagai, dihina, diletakkan najis atas badannya semasa di Kaabah, dipulaukan sampai tak makan, tak boleh nak makan. Macam itu apa? Macam mana
anak-anak semua nak tanggung semua tu. Macam mana nak tanggung? Boleh mampu tanggung tak? Sedangkan kita sekarang ni dah kira cukup semua. Tak pernah merasai kesusahan seperti yang Nabi Muhammad SAW rasakan. Walaupun Nabi, Allah lantik Nabi istimewa dari segi dosa, maksum, tak ada dosa, tapi Nabi merasai kesakitan dan kesusahan berganda-ganda berbanding dengan kita semua. Jadi dengan sebab itulah Nabi adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik khutbah hasanah yang anak-anak semua kena contohi. Sebenarnya banyak lagi lah tentang Nabi Muhammad SAW ni yang kita boleh ceritakan pada anak-anak sebagai contoh supaya diorang memvaluekan, menghargai masa remaja diorang tu. Masa remaja diorang tu sangat berharga dan kena pastikanlah supaya tak buat benda-benda yang salah masa remaja. Tapi memang tak dapat dinafikan lah, zaman remaja, anak-anak zaman sekarang ni lebih mencabar. Pada saya lebih mencabar daripada zaman kita semua, zaman saya. Sebabnya dia cabaran apa, gangguan hati, apa, macam contoh media maya ni kan, dia masuk ke dalam rumah. Kita nak halang tu memang sukar. Kecuali tanpa iman yang kukuh, yang kuat, kita memang susah nak halang pengaruh-pengaruh media maya ni. Selain pada, kalau dulu pengaruh-pengaruh yang dirisaukan adalah kawan-kawan kan, tapi kita boleh jaga anak-anak dengan pergaulan diorang. Tapi sekarang ni media maya kan, media maya ni dia masuk ke rumah kita. Kalau kita tak pantau, tak jaga betul-betul bagaimana cara anak kita komunikasi menggunakan media maya, itu memang boleh jadi perkara yang besar, yang berat untuk anak kita. Sebab itulah macam saya sendiri untuk anak remaja, saya memang dekat dengan diorang, sentiasa berbual dengan diorang, sentiasa check dia punya handphone kan. Walaupun kadang-kadang tapi anak-anak saya semua dia faham lah. Sebab saya suka anak-anak ni dia telus dengan mak ayah. Maknanya kalau dia orang tengok handphone tu, kalau mak ayah tengok pun dia okey, cool, tak kisah, sama-sama boleh dia tahu kan apa yang dia tengok kan. So itulah, mak ibu dengan ayah kena wujudkan chemistry dengan anak supaya anak-anak ni jujur untuk apa, bagi tahu apa benda yang dia orang buat. So mana yang salah tu kita boleh tegur, dan dia pun tak segan-segan, tak kisah untuk minta pandangan ibu dengan ayah. Daripada dia pergi ke kawan-kawan dia orang yang kita tak kenal. Kalau kita kenal tak apa, kalau kita tak kenal itu yang kita risau, takut dia salah pilih kawan. So itulah ya, cabaran-cabaran anak sekarang memang hebat. Kita kena pandai gunakan kisah-kisah Nabi ni untuk kita apa ni, bawa anak untuk menghayati, dan at the same time kita cubalah untuk pastikan anak kita dia sentiasa terjaga dari segi pergaulan, dari segi kehidupan dia, insya-Allah. So inilah ya, keadaan Tafiz yang sunyi. Tinggallah ni 3 ekor 4 ekor ni yang menjaga dia. Okey, itulah saja mungkin sedikit kisah Nabi Muhammad SAW masa remaja yang kita boleh adapt dalam kita mendidik anak-anak remaja kita terutamanya. Dan sekiranya ada lebih ke salah dan kurang dalam penyampaian saya, kalau ada kawan-kawan semua yang ada tambahan input, sharekan di ruangan komen. Kalau ada salah dalam apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Itulah saja untuk sekian dahulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.